kita masuk yang permulaan, nampak? Tajuk tu pun fiqh dah, Kitabut Taharah. Nampak? Permulaan ni Kitabut At-Taharah. Kita baca Permulaan tajuk dia Babu At-Takhalli 'inda qada'i al-hajati. Bab pada menjelaskan tentang menyendiri ketika qada hajat. Kita nak buang air ni kena sorang-sorang, jangan ajak geng. Jadi jom kita masuk tandas sama-sama, kepala otak dia berjambul. Jangan ni tajuk yang kita nak bincang Kitabut Taharah. Kitabut Taharah ni tajuk besar lah. Lepas tu dia ada pula partikular di dalam tajuk yang besar. Jadi yang pertama tu daripada bab yang pertama daripada Kitabut Taharah itu Babu At-Takhalli 'inda qada'i al-hajati. Bab pada menjelaskan menyendiri semasa qada hajat. Itu anda punya terjemahan menyendiri. Maksudnya jangan bawa geng ketika qada hajat. Dia pergi dekat tandas RNR tu, kawan sebelah kencing di sebelah. Lepas tu dia bersembang dua tu. Oh, memang ini sembang. Engkau je nak. Oh, saya musafir ni. Sampai sembang orang kecil. Ya, betul Pak Haji ni. Anak pernah tengok tau. Anak pernah tengok. Kan, anak-anak orang suka musafir jalan naik motor tu lah. Boring-boring jalan naik motor. Tinggal kan. Pak Haji seorang tu, satu seokok. Dia pakai kepiah. Patut dia masuk yang dalam tu. Tak, dia pergi yang kencing kat luar tu. Yang berdiri tu. Lepas tu tengah seokok, nampak okok putung gitu So, itu okok. Dengan nak kencing tu, kita lalu, Ustaz! Dia kata, Ustaz! Kita lalu. Ya Allah. Orang macam ni, kena bagi hadis ni atas kepala dia. Ni. Kan? Bab At-Takhalli 'inda qada'i al-hajati. Kita tengok hadis. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Kita bisa dengar istilah haddatsana, lepas tu kadang-kadang kita dengar istilah akhbarana. Betul tak? Kadang-kadang kita dengar istilah an. Haddatsana ni telah menceritakan kepada kami, akhbarana telah mengkhabarkan kepada kami, an daripada. Macam kita baca hadis kan, haddatsana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, haddatsana Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, an Muhammad, an pula, an daripada dia beza dia apa kita kena ingat dia bukan sesaja tulis tau. Dalam hadis bila tulis tu dia bukan sesaja tulis, ada sebab tu. Kalau dia kata haddatsana, maksudnya guru tu baca, murid ni dengar. Kalau akhbarana, murid baca, guru dengar. Itu akhbarana. Macam contohlah hari ni kan, dia kata Ustaz Musa, tolong baca. Dia baca, anda dengar. Lepas tu anda kata, betul, next. Betul, next. Yang tu akhbarana. Yang kita dengar ramai-ramai ni, nak cerita ke orang pula, kita tak kata haddatsana. Kita cerita ke orang, kita sebut akhbarana. Faham Itu beza haddatsana dengan akhbarana. Ada satu lagi an. An itu adalah tidak tidak semestinya dibuktikan mendengar, cukup sekadar dibuktikan pernah bertemu di antara murid dan guru. Cukup. Maka itu sudah memadai, dianggap dia mendengar hadis. Faham Itu perbezaan kata haddatsana, akhbarana, an. Haddatsana memang confirm belajar. Memang confirm macam ni. Kadang-kadang dia tak sebut haddatsana, dia sebut haddatsani. Telah menceritakan kepada kami. Tapi kadang-kadang dia kata telah menceritakan kepada aku. Aku bukan kami. Kalau kami, macam ni, ramai ni. Anda baca hadis, kita dengar ramai ni kan. Bila dengar ni, lepas ni kita lepak kat luar, cerita pula ke orang lain. Atau esok lah pergi lepak kat kedai mamak depan tu. Jumpa seorang kawan, apa cerita? Lepak. Lepas tu, semalam Ustaz mari kuliah dekat Al-Bayan. Tak datang ke? Allah, lupa Syekh. Ana tak ingat. Tengok dah iklan dalam Facebook tu. Contoh kan. Jadi pun tanya, Ustaz cerita apa? Dia tanya Haji Rahim. Contoh. Haji Rahim, masa dia dengar kuliah ni, dia bukan dengar seorang-seorang. Dia dengar ramai-ramai. Nama macam ni lah. Disebabkan ramai-ramai, maka Haji Rahim nak cerita ke orang yang tak datang tu, Haji Rahim kena mulakan haddatsana. Faham tak? Telah menceritakan kepada kami. Sebab apa? Ramai. Tapi ada satu lagi haddatsani, telah menceritakan kepada aku. Bila sebut haddatsani ni, maksudnya anak sembang Haji Rahim lah cerita tadi, ataupun dengan Datuk Bakri tadi. Kan? Lepas Haji Rahim balik, duk sambil-sambil makan dengan Datuk Bakri, sembang dua orang. Semua orang tak dengar. Anak dengan Datuk Bakri ni. Lepas tu Haji Rahim dia tanya Datuk, Ustaz cerita apa? Tanya Datuk. Datuk pun nak cerita. Datuk akan sebut haddatsani, telah menceritakan kepada aku. Sebab apa? Dua orang tadi. Faham Perbezaan istilah. Ada pula satu lagi akhbarana.
Terjemahan dia telah mengkhabarkan kepada kami. Maksudnya kita ramai-ramai ni Ustaz Musa baca. Kita dengar, semua dengar. Lepas tu anak kata, betul, next. Betul, next. Sambung. Faham tak? Kalau ada tak betul, bukan macam tu, sebenarnya macam ni. Makanya bila kita ramai-ramai dengar ni nak cerita dekat orang, kita sebut akhbarana. Nampak beza dia? Kalau anda bersembang berdua, anda bersembang dengan Datuk Bakrin tadi kan? Contoh. Tapi bukan anda cerita, Datuk yang cerita. Anda mengiyakan. Betul Datuk. Betul. Mengiyakan je. Jadi bila Datuk nak cerita dekat orang, Datuk tak kata akhbarani. Telah mengkhabarkan kepada aku. Sebab Datuk cerita, anda mengiyakan apa yang Datuk cerita. Faham tak? Itu perbezaan haddasana, akhbarana, haddasani, akhbarani. Satu lagi an. An ni dia dah jauh tau dengan era penulisan. Imam Bukhari dengan datang zaman Nabi tu kan jauh 100 tahun Dia 200 tahun. 200 tahun beza tu dua tu. Antara Imam Bukhari dengan Nabi tu lebih kurang 200 tahun. Jadi celah-celah tu memanglah belajar tu berlaku. Tapi yang antara guru dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi dengan sahabat, yang tu dia orang bukan belajar macam kita ni. Faham tak? Dia kadang-kadang bersembang tepi jalan dengan Nabi SAW. Maka di situ kita ni nak buktikan betul-betul mereka dengar susah. Memadai kita buktikan mereka pernah bertemu. Okey dah. Faham tak? Sudah memadai. Jadi antara tabi'in dengan sahabat pula, apakah mereka ni dengar? Kita susah nak buktikan mendengar. Tetapi cukup kita buktikan mereka pernah bertemu. Macam mana nak buktikan? Yang pertama berdasarkan kepada tarikh lahir dan tarikh mati. Dia cek tarikh lahir, tarikh mati kan. Mamat ni mati bila? Yang ni lahir bila? Macam tu kan. Kadang-kadang sempat satu zaman, tapi masa tu faham ke? Contoh macam masa Saidina Umar meninggal, Sa'id bin Al-Musayyib umur 8 tahun. Siapa dia Sa'id Musayyib? Sa'id Musayyib ni adalah tabi'in, ulama besar lah pada zaman tu. Dia menantu Abu Hurairah radhiyallahu an. Sa'id bin Al-Musayyib, ulama besar zaman tabi'in. Tapi masa Umar meninggal, Umar dia 8 tahun. Tiba-tiba kita dengar dia sebut, aku mengambil hadis daripada Umar. Kata Sa'id. Boleh terima tak agak-agak? Cuba fikir. Budak 8 tahun, kita cerita, budak tu faham tak agak-agak? Cuba fikir. Di situ dah berlaku pertikaian. Ada orang kata sebenarnya budak 8 tahun boleh faham tak sebenarnya. Maka kita boleh terimalah riwayat dia. Tapi orang bagi persoalan, kalaulah masa dia meninggal umur 8 tahun, takkan kot dia dengar hadis tu masa ni umur 8 tahun, mungkin umur dia 5 tahun. Betul tak? Yang ni yang berlaku perdebatan dalam kalangan ulama-ulama hadis. Nampak detail tak detail ulama hadis ni? Dia perinci sampai tak betul tu. Ya betul lah masa Umar meninggal umur Sa'id 8 tahun. Tapi masa dia dengar, mungkin umur dia masa tu 4 tahun. Mungkin 3 tahun. Maka bangkit persoalan, 8 tahun ni, umur 3 tahun ni, faham tak sebenarnya? Kita panggil anak kita 3 tahun, kita cakap satu benda, nanti tunggu dia besar, kita tanya balik, ingat tak ayah cerita masa kamu umur 3 tahun? Dia pun, apa benda ayah aku merepek ni? Dia pun tak faham kan? Maksudnya 3 tahun dia tak faham lagi. Jadi bila ulama hadis dia berjaya buktikan, sebenarnya Sa'id masa dengar daripada Umar, masa tu umur dia 3 tahun, maka hadis tak boleh pakai. Dia faham? Walaupun telah berjaya dibuktikan bertemu. Bertemu lah, bertemu. Tak bohong nak kasi tu. Tapi faham tak faham tu? Faham kan? Faham tak? Nampak? Punya cermatnya ulama hadis ni. Ulama hadis ni, sebab tu kalau orang belajar ilmu hadis, kita kagum tau hafalan ulama. Mana dia boleh hafal sampai tahap tu? Yang best tu dia boleh teliti sampai detail tu boleh tahu. Kan? Tu canggih ulama hadis. Boleh? Itu baru kita cerita kenapa hadasana, kerana akhbaran, kenapa akhbarana dan kenapa an. Okey, nanti kita akan detailkan banyak perkara lah insya-Allah. Ana cerita sikit lah permulaan mungkin agak berat tapi pelan-pelan kan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit insya-Allah. Okey, hadasana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Hadasana telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammad ini tak ada dalam kitab, ana bawa sini. Ad-Darawardi. Itu nama penuh dia lah. Dia guna an daripada maksudnya berjaya dibuktikan bertemu. Betul tu Muhammad yakni Ibni Amrin ataupun nama penuhnya bin Alqamah. Itu sambungan nama bin Alqamah. Dan dia ni tadi anda sebut saduq lahu awham. Saduq lahu awham.
Imam Abu Daud ni, mukaddimah hadis ni tak berapa kuat dah. Ni hadis yang pertama dia ni pun dah tak kuat dah. Hadis ni di bawah kategori hasan li ghairi kalau orang belajar ilmu hadis lah. Hasan li ghairi. Dia bukan hadis sahih. Dia ada tahap tau hadis ni. Dia ada sahih, hasan, dhaif. Dhaif jiddan, munkar, palsu. Itu dia boleh tahap dia. Adalah kaedah-kaedah dia. Kalau orang tu dia siqah. Siqah ni maksudnya adil. Dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. Maruah diri pun dia jaga. Ada orang ni kadang dia dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, tapi maruah diri tak jaga. Dalilnya sembang kutuk orang. Baik. Okey, tadi kita ada sebut tentang hadis. Dia ada hadis sahih, dia ada hadis hasan, dia ada hadis dhaif. Dia ada hadis dhaif jiddan, dia ada hadis munkar, dia ada hadis palsu. Kan? Palsu tu pun dia ada beberapa jenis lah. Alright. Hadis sahih ni apabila seseorang pencerita hadis itu adalah seorang yang adil dipanggil. Adil ni maksudnya dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. And adil. Istilah dia adil. Adil ni bukan orang parti keadilan. Kalau orang parti keadilan kat sini ada seorang adil. Adil ni masuk istilah ulama hadis adalah dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, maruah diri pun terjaga. Dosa besar tak buat tu dia tak buat lah, berzina pun dia tak buat. Tapi ada satu lagi, kadang-kadang dosa besar dia tak buat, tapi dosa kecil dia layannya. Makanya kalau dia duduk dekat surau ni, dia tengok ada Cina perempuan pakai seluar pendek lalu, dia pun kat tingkap tengok kan. Yang tu dia panggil dosa kecil dia buat. Jadi adalah keadilan dia dah tercela. Ada pula okey, dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, tapi mulut ni ya Allah, mulut longkang. Mulut longkang. Yang tu dia panggil maruah diri dia tercela. Kalau dulu ni sampai satu tahap lepak kedai mamak tu pun jadi masalah. Bukan kedai mamak lah, lepak tepi jalan. Sembang tutup sabar ni betul ke ustaz ni? Tadi macam tu lah. Yang tu pun boleh menyebabkan tercela. Jadi di situ dia ada tajuk adalah. Yang kedua dia panggil dhabit. Dhabit ni ingatan dia kuat. Hafalan dia power Jadi macam mana orang boleh tahu hafalan dia kuat? Selalunya orang test dia. Imam Al-Bukhari itu orang pernah test dia dengan ambil hadis yang dibacakan sanad dan matan secara tunggal terbalik. Dia dengar, dia kata aku tak tahu. Yang kedua tak tahu. Yang ketiga tak tahu. Semua tak tahu. Sebab 40 hadis orang mari semua tunggal terbalik. Dia kata semua tak tahu. Jadi orang berkata, orang kata kau terror. Terror apa semua tak tahu? Dia apa semua tak tahu? Dia kata aku tak pernah dengar. Tapi yang betul dia kalau matan ni, kalau sanad ni, matan ni macam ni. Dia baca balik. Orang tengok, rupanya memang hafalan dia power. Maksudnya orang test hafalan dia. Itu anugerah Allah Ta'ala lah. Jangan tak ada tahu. Sebenarnya ada orang macam tu sebenarnya. Anda secara peribadi anda ada jumpa orang macam tu. Anda masa belajar Pakistan, ada kawan anda tu tak pernah buka kitab pun. Pakistan ni dia punya kitab besar-besar tu, besar meja ni ada. Kan? Kalau kitab belajar ada, rumah anda simpan lah. Kita tak buka dah. Kalau bawa kat sini orang termenung. Bukan termenung tengok anak, termenung tengok kitab. Besar kitab. Dah lah besar patut tulisan dia lalu. Kan? Kita ni bawa kitab besar-besar masuk kelas. Dia tak pergi melenggang. Masuk kelas tengah-tengah kan. Lepas tu bila guru mengajar ni, Maulana mengajar bra ni dia. Lepas tu esok Maulana tanya dia jawab. Kita tengok, kita kata mungkin ini kod kejadian pada zaman Imam Malik dengan Imam Syafi'i dulu. Rasa kan. Kita tengok dengan mata kepala sendiri. Sebab itu kita mengakui lah kalau ada orang hafalan kuat macam Imam Bukhari tu memang ada sungguh. Memang ada sungguh Jadi sebab tu dia hebat. Jadi dia riwayat sahih. Sebab hafalan dia power Tapi ada orang ni kadang-kadang dia punya yang adalah adil itu okey. Dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, maruah okey. Hafalan dia pun okey tapi ada kurang sikit. Dalam banyak-banyak dia cerita tu ada part kadang-kadang tergelincir. Maka kalau hadis macam tu dia panggil tahap hasan. Itu panggil hasan tu. Sebab hafalan dia tak bagus. Faham Tapi kalau dua-dua tak ada, melingkup habis, Mamat ni kita tu memang kaki mengintai. Contoh, mak sekodeng. Contoh, kan? Hafalan pun merepek. Yang ni dia panggil hadis dhaif. Faham Kalau kita tahu Mamat ni pembohong besar, kalau kita jumpa dia kalau bersembang, kita tengok muka ni 15 cakap, 20 tak boleh percaya. Yang ni confirm hadis palsu. Dia ada tahap-tahap Itu ada kaedah dia tu. Kadang-kadang ada hadis tu dhaif. Dhaif, memang dhaif. Sebab perawi tu mungkin dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, dan maruah terjaga. Hafalan dia lemah. Hafalan terlalu lemah.
Maka disebabkan itu dia tidak ada dhabit, dia panggil. Bila tak ada dhabit, hadis itu dhaif. Tiba-tiba banyak pula hadis-hadis yang lain yang sama dengan hadis dia riwayat. Hadis itu dipanggil hasan li ghairi, dia panggil. Hasan li ghairi maksudnya asal dhaif tapi boleh buat hujah-hujah. Walaupun asal tidak boleh dibuat hujah. Sebab banyak sangat. Faham tak? Itu kaedah orang belajar ilmu hadis. Antaranya inilah hadis kita baca ni. Kan ada perawi nama Muhammad bin Amri bin Alqamah nama dia. Yang dia ni saduq lahu awham. Hafalan dia rendah. Hafalan dia tu tahap dia paling rendah. Kan? Bila rendah, maka hadis dia ni sebenarnya standard dia hasan dia ghairi. Faham kan? Tak apa, ini ada yang faham, ada tak faham. Tak apa, permulaan memang tak faham. Insya-Allah lama-lama faham. Insya-Allah. Kan? Jangan bimbang kalau tak faham. Ana selalu pesan lah, rumah Ana kadang dia kata, apalah belajar lah. Dia kata tak apa. Belajar ni memang permulaan dia tak faham. Kalau kau faham, baik kau jadi Imam Syafi'i. Jadi kita bukan Imam Syafi'i, kita Imam PE je. Jadi disebabkan itu permulaannya adalah tak faham, itu biasa. Tapi lama-lama insya-Allah gitu. Dan kemudian Muhammad bin Amrin ni pula dia ambil hadis daripada Abu Salamah. An Abi Salamah. Siapa dia Abi Salamah? Abi Salamah ni adalah anak kepada Abdurrahman bin Auf. Siapa kenal Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi terkenal lah. Betul, Abdurrahman bin Auf ni sahabat Nabi terkenal yang terkenal dengan kaya, jutawan pada zaman tu. Koprat pada zaman tu lah, Abdurrahman bin Auf. Anak dia namanya Abu Salamah ni, orang cerita hadis ni. Yang mana Abu Salamah ni, anak pada Abdurrahman bin Auf ini, dia mengambil hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah ni sahabat Nabi terkenal. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ni sahabat Nabi Dia Mughirah bin Syu'bah ni, dia ni masuk Islam pada tahun 5 Hijriah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sampai dekat Madinah. Tahun pertama, tahun kedua itu berlaku Perang Badar. Kan? Perang Badar. Lepas tu tahun yang satu lagi berlaku Perang Uhud. Tahun keempat, tahun kelima. Tahun kelima tu berlaku satu perang. Dia panggil Perang Khandaq. Masa time tu masuk Islam. Tahun kelima semasa Nabi sampai dekat Madinah. Selepas Nabi sampai Madinah, tahun kelima baru dia masuk Islam. Nama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni, dia ni salah seorang orang yang mencatat Al-Quran. Baca Quran, catat. Dia ni antara Pak Haji yang tukar catat Quran kan. Inilah orang nama Mughirah bin Syu'bah. Dan pada zaman Omar, dia pernah dilantik menjadi gubernur. Dia gubernur ni negeri macam Melaka dia lah. Kan? Gubernur. Jadi zaman dulu pun ada konsep gubernur. Jadi gubernur ni apabila dikuasai oleh orang Islam, antaranya Basrah. Pada zaman Omar lantik. Engkau Mughirah jadi gubernur kat situ. Dia dilantik jadi gubernur. Digugurkan jawatan itu pada era bukan Perikatan Nasional. Bukan. Digugurkan pada era pemerintahan Osman bin Affan. Okey, Osman gugurkan jawatan dia Ini Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni dia ni semasa berlaku perang Siffin. Tahu perang di antara dua sahabat Nabi besar, Muawiyah dengan Ali kan. Dia ni tak ambil pot. Dia tak ambil, aku tak nak ambil pot. Dia ada di kalangan sahabat yang ambil pot, ada yang tak ambil pot. Yang tak ambil pot ni contoh Abu Hurairah, ambil pot. Tapi bila habis perang semua tu, dah last sekali tu orang lantik Muawiyah jadi khalifah pada masa tu kan. Masa tu baru dia pergi bai'ah kepada Muawiyah dan dilantik untuk menjadi gubernur pula. Itu cerita melibatkan kepada Mughirah bin Syu'bah. Dan dia ni ada satu kes berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Iaitu ada orang fitnah dia berzina. Dan orang yang fitnah tu namanya Abu Bakrah, pun sahabat Nabi. Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah tuduh kau berzina. Tuduh dekat dia Mughirah bin Syu'bah. Jadi bila dia tuduh buat fitnah, buat tuduhan, tak tahulah fitnah atau tidak, Allah alam lah kan, tapi dia buat tuduhan. Umar kata, kalau kau nak tuduh 4 orang saksi. Mana 4 orang saksi? Kau seorang, 3 lagi. Dia kata okey, kau mari 3 orang. Bila mari 3 orang tu, Umar pergi tanya dia, Abu Bakrah, kamu tuduh Mughirah bin Syu'bah berzina, kamu tengok mata kepala tak? Soalan. Tanya orang kedua, ketiga, keempat. Yang ketiga orang yang berbaki tu sebab kata kami tengok kat luar je, kain kat jauh je. Kami tak nampak macam kayu celak masuk lubang celak. Kalau macam tu, kalau kau kekalkan dengan tuduhan, atas belakang kau habis 80 sebatan. Macam mana? Kalau tak nak, kalau tak nak kena hukuman qazaf, tarik tuduhan. Dia kena tarik tuduhan. Tapi si Abu Bakrah ni tak, aku tetap mengatakan dia berzina. Abu Bakrah ni pula buat kering boleh.
Umar kata kalau kamu tak nak tarik, aku sebat ni. Sebat lah. Memang kena sebat. 80 sebatan. Quran sebut tu kan? Walladzina yarmuna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samani jaldah. Namanya Abu Bakrah, nama orang tu eh. Dan yang kena tuduh dia ni. Ni, yang perawi hadis yang kita cerita ni lah. Namanya Mughirah bin Syu'bah. Dan Abu Bakrah ni pun dia ada riwayatkan hadis. Kan? Antaranya hadis yang cerita lan yufliha qauman walau amrahum imra'ah. Tidak berjaya satu kaum lantik perempuan sebagai pemimpin. Hadis itulah dia riwayat. Sebab itu ada sebilangan ulama-ulama menolak hadis tu. Ada perempuan lantik ni. Sebab apa? Sebab Abu Bakrah riwayat. Ada kan orang tak nak terima. Sebab apa? Dia kena qazah. Quran sebut bukan semata-mata 80 sebatan. Sambung dengan ayat wala tuqbilu lahum syahadatan abada. Tidak boleh terima penyaksian dia sampai bila-bila. Tiba-tiba dia riwayatkan hadis. Ada ulama dia kata tak boleh terima. Tolak. Imam Bukhari terima. Kenapa? Sahabat. Ashabi udul kan. Sahabat hadis pun adil kan. Jadi sebabkan sahabat tu adil, maka Imam Bukhari terima. Tapi ada sebilangan ulama hadis yang lain dia rasa tak sedap lah. Sebab ayat Quran itu bukan untuk tabi'in dan kemudian ni. Bahkan sahabat pun termasuk juga. Ada ujah lah di kalangan ulama-ulama hadis Tak apa, itu debat dia. Okey. Jadi Mughirah bin Syu'bah hadis dia, kita baca matan hadis. Ni baru kita masuk hadis ni. Yang tadi tu merepek benda lain ni. Okey, Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza zahaba al-madhhaba ab'ada. Al-mazhab kat sini bukan mazhab fiqh Syafi'i, Hanafi, Hanbali, bukan Ini salah faham pula. Sesungguhnya Nabi sallam apabila dia masuk mazhab. Cuma kita jemaah lagu tu. Mampus. Kan? Jangan Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza zahaba al-madhhaba ab'ada. Ana terjemah dah. Nabi SAW apabila hendak pergi untuk qada hajat, baginda menjauhkan diri dari orang. Ab'ada, menjauhkan diri. Daripada kalimah ba'id. Ba'id tu jauh lah. Ab'ada, menjauhkan diri gitu. Hadis ni tadi kita dah sebut, daripada sudut perbahasan sanad dia adalah kurang sikit. Ada kurang sikit tadi disebutkan. Sebab problem daripada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Amri tadi. Tadi kita dah sebutkan. Ada problem. Tapi rupa-rupanya hadis ni dia ada syawahid, dia ada penguat daripada hadis-hadis yang lain. Kita boleh kod dekat sini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i hadis tu panjang sikit. Kita baca hadis An-Nasa'i itu tak ada dalam nota tu. Ini dalam kitab syarah pula. Ana ambil daripada syarah. An-Nasa'i dia mari hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza zahaba al-mazhaba ab'ada. Macam tadi. Nabi Muhammad kalau dia pergi untuk nak qada hajat, dia jauhkan diri. Qala fazahaba li hajatihi. Nabi pergi untuk qada hajat wa huwa fi ba'dhi asfarihi. Ketika itu Nabi bermusafir. Hadis ni tak sebut musafir kan? Dia hanya sebut Nabi Muhammad salam bila dia nak pergi qada hajat, dia jauh diri pada orang. Kita pun fikir musafir ke duduk kat rumah ke apa ni? Kita tak dapat imaginasi kan? Tapi bila kita pergi dalam riwayat Imam An-Nasa'i, dia cerita dalam permusafiran rupanya. Kejadian itu berlaku ketika permusafiran. Qala, lalu Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada Mughirah bin Syu'bah. Nabi kata, Mughirah bin Syu'bah, pencerita hadis tadi kan. Dia ada kat situ, dalam musafir, Nabi Muhammad nak buang air, Nabi jauh daripada orang. Lepas tu Nabi kata kepada Mughirah bin Syu'bah, Nabi kata apa? Iktini biwadu'in, tolong bawa kepada aku air untuk berwuduk. Bawa bagi air untuk aku berwuduk. Lepas tu fa'ataituhu biwudu'in. Aku pun bawa air wuduk bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, lalu Nabi berwuduk wa masaha 'alal khuffain. Nabi sapu pada dua khuf. Jadi kita nampak dalam matan hadis tu dia tak cerita pasal musafir. Tapi bila kita mari matan yang kedua yang lebih panjang An-Nasa'i ni, dia mari cerita dalam permusafiran. Tu nampak gambaran cerita. Dia hadis ni kalau baca satu kadang tak tahu cerita. Dia kena baca lain. Ada cerita punya. Dia memang kaedah begitu. Jadi problem kalau kita suka terus jatuhkan hukum dengan kita baca yang pendek tanpa kita tahu jalan cerita. Itu jadi masalah tu. Contoh mudah nak faham. Dulu-dululah. Ada seorang ustaz daripada Parti Islam se-Malaysia, kawan haji lah. Kan? Dia ingat mula-mula keluar isu tuduh munafik haraki.
Adalah seorang ustaz dalam AJK, dengan ulama PAS pada masa tu, dia kata tuduh munafik Araki ni boleh, kata dia. Walaupun ada yang bantah lah, antara yang bantah tu anak pada masa tu, anak tak setuju tuduh orang munafik Araki ni kan. Tapi ustaz tu kata boleh. Dia kata sebab ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Dia ikut Imam Bukhari ni, kita mati kutu terus. Mati otak, alamak Bukhari lah pula. Kan? Cerita dia pasal Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah cerita tu kan, popular kan. Yang mana cerita panjang, kita pendekkan. Bila Hatib bin Abi Balta'ah dibawa datang kepada Nabi SAW, sebab kononnya membocorkan rahsia game Nabi Muhammad untuk menguasai Mekah dalam sejarah pembukaan kota Mekah. Kan, dia tulis surat, hantar bagi seorang wanita, wanita ni hantar surat kepada orang Mekah. Tak sempat sampai, Nabi dapat tahu, Nabi arah sahabat iaitu Ali bin Abi Thalib pergi kejar perempuan itu. Kejar, dapat tangkap. Bila dapat tangkap, mana surat Hatib bin Abi Balta'ah? Perempuan kata, aku tak ada. Dia nafi sampai kiamat lah. Ali berkata, kalau kau tak bagi, aku pelanjangkan kamu, aku bogilkan kamu. Kan? Bukan daripada Johor sampai ke Kuala Lumpur tau. Kesian mamak tu, korang begitu sekarang dia macam tu. Dia kata, kalau tu aku bogilkan kamu. Dia takut, dia buat keluar. Rupanya surat itu dia letak dekat dalam rambut dia. Dia buat keluar, dia bagi kepada Ali. Ali ambil surat, terus naik kuda berlari balik ke Madinah. Sampai-sampai Umar dekat sebelah Nabi Muhammad SAW. Panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Dan tu apa kata Umar? Umar kata, izinkan kepadaku an adriba unuqahu fa innahu munafiq. Kata Umar, izinkan kepadaku untuk aku pancung kepala dia kerana dia munafik. Umar dah kata macam tu. Hadis Bukhari kat tu lah. Jadi dia baca, tengok, maksudnya tuduh orang munafik ni boleh. Dia pakai situ dalil dia. Faham tak? Jadi kalau orang baca hadis bukan satu, dia kena baca hadis yang lain. Macam yang kita baca tadi kan. Nak tu jalan cerita ni dia baca panjang. Takkan sekat tu je. Jadi kita buka dalam Al-Mustadrak. Rupanya Mustadrak pun cerita, Nabi Muhammad pesan pula, la taqulu lahu illa khairan. Nabi cakap tadi, jangan kamu kata kepada dia jangan kamu kata kepada dia kecuali kebaikan sahaja. Maksudnya kawan tu baca dia tak habis. Dia hanya ambil satu, dia tak tengok dalam kitab-kitab yang lain. Yang ni kita orang kitab yang lain. Faham tak? Sebab kita nampak jalan cerita. Kita baca hadis ni tanpa tengok dalam An-Nasa'i, kita tak nampak cerita tu dalam Musafir. Faham eh? Lepas tu bila kita tengok hadis ni, ada cerita lain juga, iaitu Nabi minta supaya Mughirah buat mari air wudu. Sebab aku dah qada hajat ni, aku nak berwudu. Tolong buat mari air. Dia pun ambil air wudu, dia bagi pada Nabi. Lepas tu Nabi berwudu. Ada lagi cerita, Nabi sapu khuf. Nabi bukan sebasuh kaki. Faham tak? Kalau kita tengok yang panjang tu, berapa hukum kita boleh belajar kat situ? Faham eh? Jadi sebab itu baca hadis jangan sikit-sikit, bacalah banyak-banyak, baru tahu jalan cerita. Boleh eh? Okey, baik. Okey, antara pengajaran daripada hadis ni kita lewat dah. Antara pengajaran daripada hadis ni kita akan nampak yang pertamanya, Nabi Muhammad jauhkan diri daripada orang. Nabi bila nak qada adat, Nabi jauhkan diri daripada orang. Maka timbul satu persoalan tentang satu hadis Nabi SAW. Ini syarah iaitu dalam hadis ni Imam Bukhari ada riwayatkan, Imam Muslim pun ada riwayatkan hadis ni berkait dengan seorang sahabat namanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Cerita hadis ni dia kata, kuntu ma'an Nabi SAW fantaha ila subatati qaumin. Aku ni musafir bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba sampai dekat tempat pembuangan sampah. Bila sampai kat situ tu, fabala qa'iman, Nabi kencing diri. Jadi kita, Nabi kencing diri. Kita pun pergi arena, yang diri ni sunnah kata dia. Ayah dia. Sebab ada hadis lain, Aisyah kata, iza haddasakum anna Muhammadan qabala qa'iman fala tusaddiquh. Aisyah pula kata, kalau ada orang pergi cerita dekat kamu yang Nabi Muhammad kencing diri, jangan dok percaya, kata Aisyah. Macam mana pula? Jadi orang kata, benda satu ni sebenarnya. Sebab Aisyah cakap, kalau ada orang cerita dekat kamu yang Nabi ni kencing diri, jangan dok percaya. Tiba-tiba yang kita baca hadis ni, Huzaifah kata aku tengok Nabi kencing diri. Sudah. Sebab itu datang ulama fiqh dia bincang. Yang ni peranan ulama fiqh pula, bukan ulama hadis. Ulama hadis dia nak tahu keabsahan hadis tu. Faham tak? Datang ulama fiqh dia bahas lah.
Yang pertama kupasan dia, Aisyah radhiyallahu anha ni isteri Nabi. Dia hanya tahu apa yang berlaku dekat rumah tangga. Luar tak tahu. Betul? Dia banyak kes macam tu kan. Kita sendiri pun, isteri kita tak tahu apa yang kita buat kat luar. Betul tak? Ada sebab bila siapa cerita kanal itu? Ada orang cerita kanal 3-4 hari lepas lah. Dia kata apa? Dia kata ada satu kawan dia tu meninggal, masa nak urus jenazah, masa nak urus harta tu, isteri pergi, ada seorang lagi isteri rumahnya. Anak pun dah besar dah. Anak tu pun dah tingkatan 3. Anak tingkatan 3. Yang isteri pertama tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Maksudnya kalau orang kata Aisyah tahu apa yang berlaku di rumah, tak tahu di luar, munasabah. Ini memang berlaku. Memang berlaku Jadi Aisyah dia tahu cerita dekat rumah, luar rumah tak tahu. Dalam kes Huzaifah di luar rumah. Faham Lepas tu macam mana pula cerita kecil begini boleh ke tidak boleh? Soalan Maka adalah macam contoh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, dia kata sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis boleh tak boleh itu adalah jika merecik. Kalau kencing merecik kena pada pakaian, yang tu yang tak boleh. Tapi kalau selamat daripada merecik, tak apa. Faham tak? Hadis tu ada kat bawah, nanti kita akan jumpa hadis tu. Nabi ada sebut cari tempat tanah yang lembut semasa kamu nak kencing. Ada, nanti kita cerita kat bawah lah. Tapi anda sebut dulu lah ni. Jangan nak sebut hadis ni. Kata Huzaifah, dia kata Nabi kencing berdiri. Jadi fatanah haitu, aku pun jauh sikit daripada Nabi. Jauh sikit. Kan hadis ni kan Nabi kan jauh daripada orang masa nak kencing. Betul tak? Tiba-tiba hadis ni cerita, si Huzaifah ni tengok Nabi kencing, dia pergi jauh sikit. Bila pergi jauh tu, faqala udnu. Nabi kata, mai dekat. Lah dekat pula. Betul tak? Kan hadis yang kita baca, Nabi jauh daripada orang. Dalam permusafiran, cerita yang kedua, Nabi dengan Huzaifah tadi, Huzaifah tengok Nabi kencing, dia pergi jauh sikit. Nabi kata, udnu, mai dekat. Lah Nabi mai dekat pula. Betul tak? Macam mana nak buat ni? Hari kita bincang fiqh lah ni. Dia tidak bincang hadis dah ni. Kan? Macam mana ni? Padanau tu, aku pun pergi dekat. Hatta qumtu inda antibaihi, hingga aku duduk betul-betul kat belakang Nabi SAW. Fatawadda'a famasha 'ala al-khuffain. Nabi berwudu dan Nabi sapu dekat dua khuf. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-273. Kalau buka Sahih Muslim cuba cari 273. Jumpalah hadis ni Okey. Jadi bila kita tengok sebenarnya yang Nabi Muhammad dia pergi jauh tu, apa tujuan dia sebenarnya? Apa tujuan hadis? Yang ni dia panggil manat. Manat hadis. Yang Nabi dalam hadis sebut Nabi ni bila kencing dia pergi jauh pada orang. Apa tujuan dia? Apakah tak nak bagi orang dengar air kencing ke? Ataupun bau busuk najis ke? Faham? Ini soalan-soalan timbul Kalau orang kata faktor itu, ni yang kes dekat ni masa kencing ni, macam mana pula? Maka di situ tu ulama fiqh kata manat dalam hadis ni adalah nak elak daripada nampak aurat. Yang ni lah yang disebut di dalam Ma'alim As-Sunan tu, kitab Ustaz Musa baca tu. Dia disebut dalam kitab tu. Okey. Untuk nak memastikan aurat tidak kelihatan. Faham Tapi adalah sebab-sebab yang lain, sebab-sebab sampingan. Antara sebab-sebab sampingan tu adalah nak elak daripada orang bau-bau busuk. Kalau kita buang air besar, sebelah bau lah. Nampak? Itu sebab-sebab sampingan. Tapi sebab utama tu nak elak daripada orang nampak aurat kita semasa kita qada hajat. Faham boleh? Adalah banyak lagi. Kalau nak cerita tu banyak. Nak elak, nak bagi keselesaan semasa kita qada hajat. Selesa ke kalau kita qada hajat ada orang tengok sebelah? Kan? Kawan anak seorang masuk tandas, tengah ada buang air tu, orang telefon angkat. Hello. Hello, kau kat mana? Aku tengah buang air ni. La ilaha illallah. Apa punya orang? Tu kan ada orang buat cerita, "Woi, kau buat apa tu?" Member sebelah masuk telefon. "Kau buat apa tu?" Member sebelah. Siapa pula cakap aku? Aku tengah main ni, dia menyambung sebelah. La ilaha illallah. Itu karut lah. Tak selesa lah. Jadi nak memastikan kita ada keselesaan semasa kita qada hajat, kita jauh daripada orang gitu. Yalah, mana tahu tengah ada qada hajat terkentut ke apa, itu kan jadi problem pada orang semua tu. Antara lain yang kita boleh ambil pengajaran, itulah salah satu sifat pemalu Nabi SAW gitu.
Kadar jauh tu, kadar jauh macam mana? Untuk memastikan orang tak nampak tu je lah. Dan padan pada zaman dahulu. Zaman dahulu kan ada tanam macam kita ni. Betul tak? Kalau kita nanti akan datang, kita akan jumpa hadis yang Nabi Muhammad SAW ni bila qada hadat, dia cari dekat bonggol-bonggol tanah. Pada pasir kan ada bonggol kan? Dia pergi kat bonggol tanah. Kadang-kadang ada pokok, dia tengok ada pelepah tamar tu kan? Kat belakang tu. Itu kita akan jumpa hadis dalam sambungan nantilah insya-Allah. Nampak Itu antara pengajaran. Yang lain dalam hadis ni mengajar juga kepada kita yang Nabi Muhammad SAW minta cuahkan wuduk itu adalah Mughirah bin Syu'bah. Jadi di sini menjadi dalil kalau kita berwuduk, orang cuahkan air, kita wuduk kat bawah, boleh, hukumnya boleh. Dan yang terakhir pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni, di sinilah ada hukum sapu khuf. Berwuduk siap, lepas tu pakai khuf, lepas tu terkentut. Bila kita terkentut, kita basuh muka, tangan, kepala, kaki tak payah basuh, sapu saja. Itu ada Apa dalil? Ni hadis yang kita baca ni gitu. Boleh insya-Allah. Baik. Hadis yang kedua, haddatsana Musaddad bin Musarhad. Yang tu insya-Allah akan datang. Lewatlah. Anda tak apa. Kan? Anda tak apa, tak ada masalah. Orang nak dengar tu takut ada masalah. Tu je. Kan? Okey, cukuplah wallahu taala alam, wallahu alam. Sila Ustaz Musa. Kalau hadis mana seimanan kalau tak betul balik Bukhari dengan Muslim dia beza. Sedangkan Bukhari dia mesti berubah. Muslim dia selamat dia cukup. Ya, betul. Jadi Imam Bukhari buat hujah yang maksudnya Bukhari punya nilai tu lebih tinggi sikit. Betul. Sebab itu. Ya. Yang kedua, hadis Ustaz sebut tadi ada kontra antara hadis yang Nabi kencing kat kawasan yang sahabat kat Nabi ni. Huzaifah ni. Huzaifah tu jadi boleh kita kata ni masuk dalam muskilul hadis. Mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis. Ya, betul. Ini buat kategori mukhtaliful hadis Ustaz. Mukhtaliful hadis mukhtaliful hadis ni adalah pengaruh usul fiqh yang dibincang oleh ulama hadis. Itu maksud dia sebab yang boleh menyelesaikan tentang pemahaman terhadap hadis itu adalah ulama usul fiqh. Tiba-tiba ulama hadis terjun juga bincang. Maka dia buat satu tradisi namanya mukhtaliful hadis. Itu memang ada lah. Imam Syafi'i, Imam Al-Qutaibah. Imam Qutaibah ada tulis kitab. Boleh. Muskilah hadis ni ada tajuk lain. Muskilah hadis ni antaranya perbahasan lafaz yang digunakan, yang kadang-kadang menyebabkan kontra dengan lafaz-lafaz hadis yang lain. Itu ada tajuk tu. Ada satu lagi tajuk dia panggil at-ta'lil bil ikhtilaf. Ada tak tajuk tu? At-ta'lil bil ikhtilaf ni contoh, ada satu hadis kadang-kadang Nabi Muhammad SAW guna qala udnuh. Kadang-kadang Nabi tak kata qala udnuh, fa asyara ila biyadihi udnuh, mengisyaratkan sahaja. Itu ada debat tu. Itu akan datang. Kita boleh bincang. Kalau anak tahu dah, anak cerita Ustaz Musa ni ramai yang tengok. Faham kan Ustaz ni? Nampak dia dua orang dia bersembang. Dia ada tu Ustaz Musa gitu. Dia memang metod antara imam dan imam dia tak sama. Imam Bukhari ni agak ketat. Macam Ustaz Musa cakap tadi, Imam Bukhari ni dia mesti bertemu baru dia boleh guna an. Tapi kalau Imam Muslim tak semestinya bertemu. Kadang-kadang didapati hanya satu zaman pun dah memadai. Adalah ketat tak ketat segi cara ulama-ulama hadis untuk menilai sesuatu hadis gitu itu kita akan bincangkan datanglah insya-Allah. Nak selit-selitlah sikit kan, mudah-mudahan kita boleh faham insya-Allah. Okey, wallahu alam. Ada soalan tak? Bawa laptop nampak macam canggih pula. Okey, kalau tak ada lain kali wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.